Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Husam dan puas hati lah kan. Oleh kerana saudara Lim Guan Eng ada satu lagi program bersama saya dan penyokong-penyokong DAP di Kota Baru, saya akan memberikan peluang kepada Yang Amat Berhormat Lim Guan Eng untuk membuat winding up bagi pihak ketiga-tiga panelis selama lebih kurang 6 minit. Sila. Terima kasih kepada Yang Berhormat Cikgu Rahim, juga Yang Berhormat Datuk Husam, dan juga kepada Yang Berhormat Saifuddin. Saya rasa yang penting yang mungkin saya nak buat rumusan ialah bahawa usaha Pakatan Rakyat untuk memerintah Putrajaya bukan semata-mata untuk mendapat kuasa. Kita bukan gila kuasa. Saya rasa itu sesuatu yang kita kena tegaskan. Kerana kita tidak tegas, kita tidak gila kuasa. Itulah sebabnya kita boleh jalankan program yang memanfaatkan rakyat. Seperti yang disebut tadi dengan panjang lebar oleh Yang Berhormat Saifuddin dan juga oleh Datuk Husam. Oleh kerana kita tidak gila kuasa, itu sebab kita yakin kita boleh pastikan Malaysia bersih dari rasuah. Malaysia bebas dari rasuah. Malaysia memang mengikut prinsip amar makruf nahi mungkar. Dan kerana kita tidak gila kuasa, kita boleh jalan pendekatan sederhana, pendekatan wasatiyah yang sama dengan keadilan, sama dengan kebebasan, sama dengan kebenaran, dan sama dengan keadilan sosial untuk semua rakyat Malaysia. Saya rasa itu penting. Konsep Pakatan Rakyat yang tidak gila kuasa berlainan, berbeza dengan konsep Barisan Nasional yang lebih dari gila kuasa. Tak siuman, lebih dari gila kuasa. Semata-mata kerana mereka tahu bahawa bila mereka dapat kuasa, mereka akan dapat kekayaan yang tidak dapat digambarkan oleh orang-orang biasa. Saya nak cerita tentang itu, hutang yang saya tak sebut tadi. Itu betapa besarnya hutang yang dialami oleh rakyat. Yang dipaparkan dalam penyataan kewangan ialah 456 bilion. Tapi ini tak masuk kira contingent liability. Apa itu contingent liability? Contingent liability ialah jaminan-jaminan yang dikeluarkan atau yang diberikan oleh Kerajaan Persekutuan untuk agensi-agensi atau untuk GRC, Badan Berkanun Kerajaan. Kalau kita tambah contingent liability, iaitu jaminan-jaminan yang diberikan, hutang Kerajaan Persekutuan naik melambung lebih 115 bilion, iaitu sebanyak 570 bilion. 570 bilion. Nah, kalau kita sebut 570 bilion, semua tak faham. Saya pun tak faham. Ini angka terlalu besar. Kalau kita gunakan itu abacus, Suanpan, you tahu itu orang Cina, dia kira tak guna kalkulator, you kira itu biji-biji lah. Itu abacus. Apa yang cakap dalam bahasa Malaysia? Oh, you cakap dalam bahasa Cina jugalah. Capua. Okey. Kalau you nak kira 570 bilion ringgit, tak cukup biji. Betul tak? Kalau gunakan kita kena kalkulator pun tak cukup nombor. So, saya tak tahu macam mana jelaskan ini 570 bilion hutang negara, kecuali kalau kita samakan, ditanggung bersama oleh 28 juta orang. Setiap orang
Tak kira dia orang dewasa, kanak-kanak ataupun bayi yang baru dilahirkan. Setiap orang kena tanggung berapa? 570 bilion. Setiap orang kena tanggung berapa? 22,000 ringgit. Itulah jumlah. Kalau satu keluarga 10 orang 220,000 ringgit. Inilah utang yang anda akan tanggung kalau Malaysia jadi bankrupt. Dan 22,000 setiap orang tanggung. Kalau tambah itu contingent liability, dia bagi 500, kita gembira betul. Belakang kira 22,000. Ini gila kuasa tentang utang saja. Rasuah macam mana? Rasuah macam mana? Dalam 10 tahun ini, kalau kita lihat anggaran bukan oleh saya, bukan oleh Saifuddin, bukan oleh Husam, bukan oleh saya, pun bukan oleh Cikgu Rahim. Ini daripada Badan Bebas Washington, bekas pakar ekonomi Bank Dunia. Mereka buat anggaran. Negara Malaysia merupakan negara nombor 5 di mana wang haram diambil keluar secara curi-curi. Berapa sudah diangkat keluar secara curi-curi dalam 10 tahun ini? Hanya 10 tahun saja. 1 triliun ringgit. Lebih 1 triliun, iaitu lebih 1,000 bilion ringgit. Ini lagi teruk. Itu sumpah pun tak boleh pakai. Kalau dibagi kepada semua orang, kita ikutkan cara sama, anda sudah hilang berapa? Kerana rasuah dalam 10 tahun ini lebih 40,000 ringgit setiap orang. Hilang sama sekali. Itulah yang saya sebut bahawa kerugian yang dialami rakyat gila kuasa. Bahaya gila kuasa. Kerugian kepada negara. Tapi satu lagi aspek gila kuasa yang saya nak sebut sebelum saya habis, iaitu kehilangan sumber manusia kita. Kehilangan sumber manusia kita yang meninggalkan negara kerana mereka sudah muak dengan rasuah Barisan Nasional. Jangan ingat orang Cina sahaja meninggalkan negara, orang budak Melayu pun meninggalkan Malaysia. Tak percaya pergi Dubai, pergi Timur Tengah, berapa banyak anak muda Melayu. Ada satu di sini. Tapi bila saya tanya, saya pergi Dubai, saya tanya mengapa tak tinggal di Malaysia. Dia cakap mana boleh tahan, semua mesti ada kabel politik. Kalau kabel tak kuat, tak boleh naik pangkat. Lebih baik kita kerja luar negeri, kita lebih senang hati, tak tertekan. Yang kita berkhidmat di bawah seorang politikus, sakit hati. Tengok, bukan saja cakap apa, tengok Tan Sri Hassan American. Tahu siapa Tan Sri Hassan American tak? Petronas punya pengerusi, Petronas punya CEO. Dipaksa bersara, tentu kita tak boleh gunakan dipaksa bersara lah. Dibenarkan bersara. Dibenarkan bersara, selepas itu pergi kerja mana? Malaysia tak boleh guna dia tau. Dia mungkin tak cukup layak untuk berkhidmat di Malaysia selepas bersara. Siapa angkat dia? Conoco Oil daripada Amerika Syarikat, sebuah syarikat minyak gergasi di dunia, lagi besar daripada Petronas, angkat sama dia. Lagi siapa angkat sama dia? Singapore Power angkat sama dia. Negara Singapura angkat sama dia. Menjadi pengerusi Singapore Power, macam pengerusi TNB. Tapi lagi besarlah. So itulah saya rasa dari segi masa depan Malaysia, kita mesti berikan penekanan kepada pendidikan supaya anak-anak muda kita cemerlang. Tetapi kita mesti pastikan yang orang-orang pandai, orang pintar boleh terus kekal di Malaysia. Kalau tidak, hanya yang tinggal, hanya yang ada di Malaysia bukan orang pandai, orang macam BN, UMNO, MCA, MIC, ini rupa belaka lah. So saya rasa itulah hasrat kita untuk menang Putrajaya. Bukan
kerana kita gila kuasa, bukan kerana kita tamak, tapi dan juga kerana kita nak berikan harapan kepada orang muda supaya kita boleh bina negara yang tercinta ini untuk menjadi negara yang memang hebat di dunia. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada ahli-ahli panel. Terima kasih kepada sahabat saya, saudara Wong Teng Wong, pengurusi Persatuan Penanam Sayur daripada Lodging dan sahabatnya. Terima kasih kepada penghulu tong daripada DAP Pulai, Gua Musang, saudara Jackson, cawangan DAP Bandar Gua Musang, Mr. Vincent Wu, Mr. Tan Bun Lee daripada KL, pada sahabat saya Dewan Himpunan Tionghoa Negeri Kelantan dan semua persatuan-persatuan, sahabat-sahabat saya daripada kaum India, kepada semua sekali yang menderma. Dan derma kita boleh berapa? Oh, tak habis kira, mana banyak lah tu. Belum habis kira, Datuk Taki kata. Saya mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga kita mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan terima kasih kepada semua penderma-penderma yang sudi dan juga kepada yang hadir dan yang tidak hadir. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepukan sekali lagi kepada ahli-ahli panel kita. Sebagai acara akhir, saya persilakan VVIP untuk naik ke pentas bergambar bersama-sama dengan Yang Amat Berhormat. Sebelum minta maaf itu, saya menjemput Yang Berhormat Datuk Taki Hasan untuk menyampaikan sedikit cermati kepada ahli panel. Yang pertama, saya menjemput persilakan Yang Amat Berhormat Tuan Lim Guan Eng, Setiausaha Agung DAP, merangkap Ketua Menteri Pulau Pinang untuk menerima sedikit cenderahati daripada pihak kami. Tepukan. Dipersilakan yang kedua, Yang Berhormat Datuk Haji Husam bin Musa, dan seterusnya dijemput Yang Berhormat Datuk Saifuddin Nasution Ismail, dan seterusnya tidak lupa pada moderator tersohor malam ini, Yang Berhormat Datuk Haji Wan Abdul Rahim Wan Abdullah. Seterusnya dijemput semua VVIP untuk ke pentas bagi Urustia. Minta alih meja Urustia minta alih meja. Diminta kepada VVIP untuk naik ke pentas bagi bergambar bersama ahli panel.